Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fid darin. Aw yakuna fi jihatin lil jarmi, atau ada ia di dalam satu daripada segala jihah jirim. Enam bermula segala bahagian jihah itu enam, iaitu kanan dan kiri dan atas dan bawah dan hadapan dan belakang dan sekaliannya masuk dalam mafhum perkataan musannif, maka tiada Allah Ta'ala pada kanan arash dan tiada pada kirinya dan tiada pada hadapannya dan tiada pada belakangnya dan tiada pada atasnya dan tiada pada bawahnya, maka hendaklah dipeliharakan diri seseorang daripada i'tiqad orang yang awam yang berkata bahawasanya Allah Ta'ala di atas alam. Tetapi qaul yang sahih bahawasanya i'tiqad orang yang mengiktikadkan Allah Ta'ala berjihad atau pada jihad itu tiada ia kafir, seperti barang yang dikatakan dia oleh Syekh Abdul Salam, dan dikaitkan akan dia i'tiqad itu oleh Imam An-Nawawi dengan bahawa keadaannya daripada orang yang awam. Syukur itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata masih ada kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah masih diberi kita kelangsungan hayat. Dengan dia lah yang menghidupkan kita pagi ni, diberi kita keupayaan, kederat, boleh bangun untuk menyelesaikan bab taharah kita, boleh buang apa benda yang menyakiti dalam tubuh badan kita. Dia yang afani min kulli da'in yu'zini, dia yang afana min kulli da'in yu'zina, dia yang melegakan kita, mengafiatkan kita daripada apa kandungan dalam badan kita yang menyakitkan kita. Allah lah yang memberikan kita kemudahan untuk membuang benda-benda kesakitan tu dengan boleh buang air kecil, buang air besar. Alhamdulillah, semua adalah limpah kurnia dia. Alhamdulillah dia beri kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Dia beri kita kemudahan untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Lebih-lebih lagi memang dia sedarkan kita, Allah lah Rabb kita, dia yang tadbir kita, dia yang urus segala kehidupan kita, dia yang memberikan segala keperluan dan anggota pada kita. Kita tak campur tangan sikit pun dalam bab-bab tu. Dia yang bagi kita jantung kita boleh bergerak, pernafasan kita boleh bernafas, sistem dalam tubuh badan kita ni boleh berjalan. La ilaha illallah, tiada siapa yang mentadbir dan mengurus tu melainkan Allah. Itulah dikatakan di iman, tambah pula kita mengiktiraf dan nak mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam i'tikad kita mencontohi Rasulullah, ikut Rasulullah. Kita berpandukan daripada tunjuk ajar Rasulullah yang sampai kepada kita melalui para anbiya, para awliya, para ulama yang mereka ni lah pewaris Nabi yang menyampaikan kepada kita perjalanan zahir, perjalanan batin, macam mana nak hidup sebagai orang mukmin
dari segi syariat zahirnya, dan juga mukmin ada iman batinnya, akidahnya, pegangannya dengan Allah Ta'ala semata. Amin ya rabbal alamin. Syukur diberi kepada kita keupayaan begini, kesihatan, kelapangan masa, keterbukaan hati untuk berada dalam majlis yang sangat mulia ini, untuk menyambung perbincangan kita daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Kata musannif, au yakuna fi jihatin lil jarmi. Kita nak sambung masih dalam bab sifat mustahil pada Allah Ta'ala. Jadi antara ciri-ciri yang mustahil, yang tak boleh disifatkan langsung, tak boleh dinisbahkan langsung pada Allah Ta'ala, yang ni bertentangan dengan prinsip ketuhanan, menyalahi dalam prinsip-prinsip mengiktikadkan apa yang ada pada Tuhan. Apa dia? Au yakuna fi jihatin lil jarmi. Terjemah dia, ada ia Allah Ta'ala dalam satu daripada segala jihah bahasa Arab, pihak jirim. Mustahil Allah Ta'ala dia berada daripada mana-mana satu pihak daripada jirim. Mustahil. Dan bila sebut pihak ni, kata dia bermula segala pihak itu ada 6. Masyhur atas kita sebut kanan kiri, atas bawah, hadapan dan belakang. Sekaliannya semua ni, depan belakang, kiri kanan, atas bawah, dia termasuk dalam mafhum daripada apa yang boleh dipaham waktu bahasa Arab tu, perkataan musannif pengarang. Tak mana tanda kata Allah ada pada jihah bagi jirim. Jihah pihak lah. Baik, kenapa mustahil lah ni? Pasal yang ni adalah sifat dan ciri makhluk. Makhluk yang ada pihak, kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Allah, dia bukan nisbah dengan makhluk ataupun iktibar dengan makhluk. Dia di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Tidak. Allah sebelum dia buat makhluk, memang dia ada. Dia tak di depan, tak di depan. Dia tak di depan, tak di belakang, tak di atas, tak di bawah, tak di kiri, tak di kanan daripada makhluk. Tak ada. Jadi bila dia buat makhluk, tak dinisbahkan dia dengan apa yang ada pada makhluk. Contoh macam kita ada, kat kita ada kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Pada Allah Ta'ala mustahil. Pada Allah, kat diri Allah ada atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Dan Allah pun bukan dengan nisbah kita, dia ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah kita. Subhanallah. Pasal apa tu? Pasal begitu banyak ayat Quran yang kalau andai kata kita kata di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Dalam Quran ni kalau kita lihat, semua yang disebut arah-arah tu, sekali lalu tengok secara literalnya terjemahan yang Quran ada. Dalam hadis pun ada macam tu kan. Antara ayat Quran yang masyhur sebut atas macam mana? Wa huwa allazi fis samai ilahun. Allah Ta'ala ni dialah ilah yang fis sama' di langit. Tu dah sebut langit dah. Langit kat mana? Atas. Jadi Allah di langit. Subhanallah. Untuk ayat Quran mesti ada makna. Kita rasa ajar prinsip kan. Tapi makna zahir bukan macam tu. Makna zahir macam terjemah macam tu lah. Tapi maksud dia macam mana? Bukan macam tu. Apa maksud dia? Subhanallah. Apa maksud dia? Wallahu alam. Dan itu akidah salaf. Jangan pegang bodoh-bodoh kata Allah tu atas yang layak dengan dia. Tidak. Tak bahasa macam tu. Atas kitab yang telah dihurai oleh ulama, tak kita bahasakan maksud tu dengan terjemahan sekali lalu apa yang ada dalam Quran. Allah ada di atas yang layak dengan dia. Tak, atas bukan layak dengan Allah Ta'ala. Kalau atas dengan mana? Atas dengan mana pihak tak layak. Kalau atas dengan mana pangkat dan martabat, okey. Jadi tu yang kata atas bukan makna atas. Okey. Satu, Allah Ta'ala dalam Quran tak istilahkan Allah bawah kita. Mana ada? Pasal apa? Pasal bawah ni dia memahamkan rendah, dia memandangkan kehinaan, dia memahamkan hina. Tak ada. Allah Ta'ala
Kalau ada istilah dia atas, guna kat atas. Kata atas dia ada dua makna yang masyhur atas istilah ulama. Dia ada makna makaniyah, ada dengan makna makanah. Istilah makan tempat. Kalau makaniyah dengan makna tempat. Kalau makanah dengan makna pangkat, kedudukan. Allah tinggi kan. Sadaqallahul aliyyul azim. Allah Tuhan yang ali. Mana ali? Tinggi. Di mana langit? Arash. Subhanallah. Apa makna tinggi? Tinggi dengan mana makanah, bukan dengan mana makaninya. Boleh? Faham saya cakap apa? Satu kalau sebut thumma stawa 'alal arsh. 'Alal arsh tu bukan dengan mana makanah, tapi dengan mana bukan dengan mana makaninya, tapi dengan mana makanah. Saya sebut tu apalah sikit je pun kalimah-kalimah Arab yang nak hafal. Dan mengaji kena hadir, bangun pagi kena awal. Tengok lagi, nak cerita sikit. Kalau sebut alal ars bukan dengan mana atas, Allah atas pada arah, berdempik dengan arah, atau atas pada atas arah. Ada orang gila tu ajar macam tu. Orang gila tu nama Maulana. Allah atas pada atas arah. Subhanallah. Nak faham dengan mana zahir juga. Dan terang-terang sebut macam tu punya fahaman. Gila apa? Kalau nak kata, kalau asal nak sebut dalam Quran ada isyarat fi sama alal arsh. Ada yang Quran sebut juga innallaha ma'ana. Allah Ta'ala bersama dengan kita. Ada ayat Quran yang sebut Nabi Musa, dia kata apa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bukan Allah bersama dengan kita, Allah bersama aku. Apa? Bersama aku, bersama kita. Lepas tu ada ayat Quran macam mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala bersama dengan kamu pula. Bersama dengan aku, bersama dengan kita, bersama dengan kamu. Jadi kat mana Allah Ta'ala? Satu, tak dibicara mana Allah Ta'ala. Ayat-ayat Quran yang macam tu, kalau yang itulah berdalil nak menunjukkan Allah Ta'ala berjihad, nak sebut jihad mana? Ada dalam hadis sebut ittaqillaha tajidhu tujahaka. Kamu takwalah dengan Allah Ta'ala, kamu akan dapati Allah Ta'ala tujahaka amamaka, di hadapan kau. Jadi Allah kat mana? Ke depan. Tu hadis, zahir hadis. Ayat Quran kata lain macam mana? Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di situlah wajah-wajah Allah. Tu asal terjemah. Sebut je weh. Di mana kita berhadap? Berhadap utara, kiri, kanan. Ni kalau dengan degree ada 360 darjah dalam bentuk bulatan ni. Mana saja kamu berhadap. Jadi Allah kat mana? Di mana saja kamu hadap, di situlah Allah Ta'ala. Tu hadis tu faham macam tu. Ayat Quran pun faham macam tu. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ittaqillaha tajidhu tujahaka. Allah Ta'ala di hadapan. Kita berhadap sini, Allah kat sini. Kita berhadap sini, Allah kat sini. Kita berhadap sini, Allah Ta'ala kat sini. Jadi masing-masing pakat berhadap masing-masing ada depan masing-masing. Jadi Allah kat mana? Tu yang tak dibahas. Allah di mana? Semua ayat Quran dan hadis macam tu tak dipaham secara zahir dia. Atau istilah yang inilah dipanggil ayat-ayat Quran ataupun hadis yang mutasyabih. Kalau disebut ayat mutasyabihat, hadis mutasyabih, ada muzakkar muannas sikit itulah. Tu jangan terkeliru dengan istilah-istilah itulah, tak ada masalah apa itu. Tapi nak sebut, dan rumusan yang kita duduk baca ni, ulama duduk tulis ni, yang kita duduk belajar ni, apa dia? Dia dah murni dah. Dah ambil semua ayat Quran. Satu dia tak bahas lagi, panjang kan? Saya tolong hurai sikit itu. Pasal apa? Mustahil pihak. Pasal dalam Quran ada tempat-tempat yang disebut dengan pihak tu. Atas, bersama kamu, bersama kami. Allahumma salli wa sallim ala. Bersama dengan kamu. Tu fis sama al arsh. Mana satu? Nak pakai dengan pasti. Yang nak pasti nak pakai apa? Semua tu zahir dia bukan makna dia.
Betul macam mana? Tak bahas tempat Allah Ta'ala. Pasal tempat nama dia makhluk. Ni pun kita bukan bicara tempat. Kita masalah bahas jihah, pihak. Atas, bawah, kiri, kanan pun bukan. Itu sekali lalu nak menunjukkan bahawasanya memang zahir ayat Quran tu tak dipakai. Kalau pakai, pilih mana satu nak. Depan, bersama kita, bersama aku, bersama kamu, di langit, di aras. Kita sebut ayat-ayat yang mudah yang kita biasa dengar tu. Mana satu? A, di aras. B, di langit. C, bersama aku. D, bersama kita. E, bersama kamu. F, di mana kamu beradab. G, di hadapan. Mana nak jawab? Jawapan dia macam mana? Subhanallah. Kalau tak nak pilih mana? Pilih mana? Dengan pasti satu. Itu sebut sekali lalu kenas ayat Quran. Ni kaedah akli. Kenapa mustahil? Sebab kalau bumi bulat, kita ambil tangan bulat tu, dah ada objek bulat saya pakai lah. Bulat pun bulat lepior macam ni lah kan. Kalau bulat macam ni, dia ada graviti. Orang sini berdiri sini, orang sini berdiri sini, orang sini berdiri sini, orang sini berdiri sini. Tambah dalam bentuk sphere tu. Betul? Jadi setiap orang akan ada kepala, akan ada atas dia. Akan ada atas dia. Mana atas? Semua arah adalah atas. Betul? Betul kat mana? Bahkan orang ni atas kat sana, orang ni atas kat sana, atas orang ni adalah bawah orang ni. Boleh faham? Kita ni atas tu, saya kata faham cicak sudah lah. Kita duduk atas, cicak di atas kita. Cicak ni atas kita ni atas cicak ke bawah cicak? Saya sebut macam tu kan? Betul kan? Kita atas cicak ke bawah cicak? Bukan cicak atas kita. Macam mana kita boleh atas cicak pula? Boleh? Faham? Kalau yang tu pun melenggung, bodoh saya. Ya Allah. Boleh macam tu lah faham kan? Cicak tu. Tak faham? Memang cicak atas kita. Untuk kita atas cicak ke bawah cicak? Kita bawah cicak? Tak betul. Tak faham juga kalau itu. Udahlah ramai-ramai tu ingat faham juga tak faham juga. Cicak memang atas kita bila kita tengok dia. Tapi cicak tu, kita ni atas dia ke bawah dia? Kita bawah dia. Cicak duduk macam mana? Dekat ceiling. Spiderman. Gitu. Okey. Itu kita ni dengan dia duduk atas tu, bawah dia ke atas dia? Kalau bawah dia duduknya tu. Tak faham? Badan dia yang melekat kat dinding, kat ceiling. Ini bukan badan dia melekat kat ceiling, kaki dia lekat kat ceiling. Untuk kita bawah dia ke atas dia? Yang kita sebut atas dia atas kita tu, dia tu yang dia duduk menghadap tu, atas kita tu, atas dia ke bawah dia? Faham? Atas kita tu, tambah yang lepas pada tapak kaki dia yang duduk pijak siling tu, apa? Tu bawah dia. Boleh faham? Saya sebut apa tu? Jadi nak sebut apa? Kalau boleh faham tu, jadi atas ni sebenarnya iktibar mana? Iktibar kita atas bawah tu. Iktibar individu tu. Kalau orang tunggin belakang, tunggin. Mana atas mana bawah? Tu saya kata kalau bumi bulat macam ni kepala. Ni sana atas.
Mana atas? Mana atas? Tak selesai masalah. Depan. Ni depan saya. Nampak? Sana depan. Depan. Di mana depan? Depan kat mana? Itu nak bahas macam mana Allah Ta'ala depan kita. Jadi sebenarnya macam mana? Sebenarnya yang tu bahasa-bahasa yang dipakai, kita pun pakai macam itu untuk pendekatan, untuk bagi hadir hati Allah, hadir hati kita ke Allah, bukan nak bahas Allah di mana. Boleh? Faham? Kata apa? Boleh. Pasal Allah Ta'ala turunkan Quran dengan bahasa yang kita pakai supaya boleh hadir hati kita ke dia. Tapi nak bahas dia betul-betul, realiti dia macam mana, tak ada siapa boleh kenal dia betul-betul, zat dia, melainkan dia. Boleh? Faham? Apa itu? Yang sebut atas, arash, langit, apa tu macam mana? Sebut macam tu. Tapi maksud bukan macam mana zahir terjemahan. Ulama dah bahas lah, benda ni bukan baru. Satu, kalau katalah memang zahir terjemahan, macam mana Wahabi duk popular kan, Allah duk atas arash, atas arash, atas arash. Ada ayat Quran sebut arash, ada ayat Quran sebut langit. Dua sudahlah, buat apa banyak-banyak. Sebut mana satu kan pasti, arash ke langit. Kalau dipandai sikit lah, dia orang kata dia, bila berada di arash tu taklah menafikan keadaan dia di langit. Kotlah pandai sikit kan. Ada di langit, tak juga menafikan dia di arash. Macam mana tu? Kadang dalam pandai-pandai itu bodoh kan. Tak boleh dia faham je. Kalau katalah dia pandai berbicara sikit situ kan, saya kata kalau dia pandai. Tapi kalau ikut yang tu pun dia tak boleh jawab dah. Pilih satu, arash ke langit. Sedangkan dua-dua ayat Quran. Kau pakai arash, langit dah ternafi. Ataupun dia pindah-pindah, sat dua arash, sat dua langit. Berpindah-pindah. Dan ada Maulana yang sewil tu, dia kata macam tu. Allah duk turun naik langit. Sat dua arash, untuk turun ke langit dunia. Nak bagi rahmat pada 1/3 malam. Astagfirullah. Akidah macam tu, nama Maulana tu. Kalau Mak Rempit cakap macam tu, saya tak heran. Mak Rempit tak heran, pasal orang awam. Tapi Maulana cakap macam tu, oh gila Maulana ni. Doktor cakap macam tu, doktor PhD, kata nak lantik jadi mufti pula tu. Astagfirullah. Doktor mana, tanya lain lah saya. Doktor nak lantik jadi mufti, punya sivil, duk intiqah Allah Ta'ala berjisim. Oh, wasak. Satu kaedah dia, zahir memang sebut macam tu, tapi apa maksud? Wallahu alam. Subhanallah. Tanzih Allah Ta'ala. Kita dah belajar prinsip, kita duduk belajar tu. Mukhalafah lil hadis. Tak ada misil daripada Allah Ta'ala. Bila tak ada misil macam mana? Memang bukan macam tu. Macam mana kita duk faham pihak dengan terjemahan zahir tu, tak mengerti kat mana pihak sama sekali. Satu kalau sebut innallaha ma'ana, Allah Ta'ala bersama kita. Ma'iyah, bersama ni mesti duduk sebelah tak? Bersama tu kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Ataupun bersama tu duduk sekali dengan badan kita. Macam mana? Keduk dalam kita. Ada orang bodoh juga kata dia Allah dalam hati kita. Apa bodoh kau? Kalau cakap macam tu pun, bukan maksudnya Allah ambil tu, bubuh Allah masuk dalam hati. Allah masuk dalam hati tu bukan masuk macam tu lah, bodoh. Allah masuk dalam hati tu maksudnya hati kita sedar, kita always Allah Ta'ala ni present dalam hati. Allah Ta'ala ni hadir dengan mana kita rasa hebat Allah Ta'ala. Hati tu, dalam hati tu maksudnya sentiasa kita sedar ke dia, full precaution kat dia. Sedar kat dia, Allah bagi jadi aku, Allah bagi hidup aku, Allah bagi dengar aku. Itu maksud Allah dalam hati. Bukan ambil Allah Ta'ala pun dalam hati. Boleh? Faham? Itu bahasa kita dah bercakap macam tu. Jadi takkan maksud bila sebut Allah dalam hati ni, ambil Allah Ta'ala pun dalam hati, Allah dalam hati aku. Bengap apa? Tu saya sebut bengap lah tu tak? Jadi maksudnya tak faham bahasa. Ni pun fisama alal arsh. Bukan dengan mana berada di jihah. Jihah apa? Atas arash, fisama,
Langit pihaknya atas lah. Maksudnya. Subhanallah. Ya. Tak faham tanya? Dia terjemahnya Quran, masalah kita nak bicara ni, ayat Quran hanya pakai satu ayat Quran. Lepas tu, viralkan tu sebagai akidah, ayat Quran hal lain kau nak campak mana? Dan bila dia banyak-banyak tu nak selesaikan dia macam mana? Yang tu nak bicara tu. Bila selesai ni, mesti dia atas pembahagian ulama' dah sebut siap dah. Ada muhkam, ada mutasyabihat. Jadi mesti pakai ayat muhkam nak selesaikan ayat mutasyabihat. Jadi di langit kan di aras. Dah macam tu pun kelang kabut nak jawab. Bersama aku ke bersama engkau? Ke bersama kamu? Ke bersama kita? Jawab. Kan susah nak jawab tu. Habis tu nak selesaikan macam mana? Ayat ni semua mutasyabihat. Rujuk balik pada ayat muhkamat. Ayat muhkamat macam mana? Tak bahas zat Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh bahas dan tahu hal dia. Dia pula tak ada misil. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Ayat Quran yang menunjukkan ayat muhkamat tu. La ilaha illallah. Allah ni ghaniyun 'anil alamin. Allah ni huwa Rabbul Arsyil Azim. Dia adalah yang mentadbir arasy. Bukan dia duduk atas arasy, dia Rabbul Arsy. Bagi faham tu. Ayat Quran juga tu nak lempar mana? Bila dia Rabbul Arsy, dia bukan Sakinul Arsy. Dia bukan duduk di aras. Dia bukan Mustaqirul Arsy. Boleh? Faham? Ngerti apa saya sebut? Untuk apa maksud dia? Mesti zahir ayat bukan maksud. Untuk balik pada ayat muhkamat, apa dia? La ilaha illallah la mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Wallahu ghaniyyun 'anil alamin. Antumul fuqara ila Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah ghani, tak hajat pada sesuatu, jadi tak bahas di mana dia. Tak bahas di mana dia. Itu bab pihak. Jadi saya nak sebut, sini disebut biasanya akidah rumusan kan. Saya sebut tu pasal nak tunjukkan kalau orang nak berdalil macam ni, kau jawab pula dengan dalil aku tanya tu. Kalau kau kata alal arsh, nak buang mana fi sama? Amintum man fi sama, itu antara ayat yang dia pakai juga untuk dalil kata fi sama. Hadis jariah masyhur dia orang sebut. Bila satu orang hamba bila ditanya, ain Allah? Dia kata fi sama. Lepaskan orang perempuan ni beriman. Tu dalil-dalil mereka. Antara dalil tu, baik kau nak buang mana ayat Quran? Innallaha ma'ana. Ya. Nak buang mana inna ma'iya rabbi sayahdin? Nak buang mana aina ma tuwallu fasama wajhullah? Nak buang mana ayat Quran tu? Lanjut. Okey. Yang satu kita belajar ni benda yang telah dibuat rumusan oleh ulama, jangan salah akidah. Satu saya sebut banyak kali dah, saya kata apa? Zaman sekarang banyak orang berdalil Quran hadis. Nampak sedap lah berdalil Quran hadis. Tapi dengan dalil itu jadi sesat. Pasal apa? Hanya berpegang dengan satu ayat tanpa melihat pada ayat yang lain dan selesaikan ayat tersebut sama ada dia muhkam atau mutasyabihat. Itu masalahnya. Misalnya Quran dia faham mentah. Bila faham mentah kena proses elok-elok. Tak betul cara prosesnya. Rosak je ni. Baik, jelas apa disebut tu. Jadi pihak ni ada kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Dan sekaliannya kata dia depan belakang, kiri kanan, atas bawah tu masuk dalam mafhum apa yang dipaham pada perkataan musannif lah, fi jihatin lil jermi. Maka tiadalah Allah Ta'ala pada kanan arasy atau tiada pada kirinya arasy. Siap, jelas satu. Dan tiada pada hadapan dan tiada belakangnya, dan tiada pada atas dan tiada pada bawahnya. Okey, lepas tu apa nasihat dia? Maka hendaklah dipeliharakan diri seseorang daripada i'tiqad orang awam. Dia kata kalau ikut ada i'tiqad macam ni orang awam. Orang awam ni dia kata macam mana? Yang berkata bahawasanya Allah Ta'ala ni atas alam. Ramalan ni tak masyhur atas alam. Atas apa? Atas arasy, atas langit. Allah Ta'ala di langit. Tu masyhur ramalan ni. Dia kata apa? Yang ni akidah orang awam. Tu jadi kafir tak jadi kafir?
Tetapi kaul yang sahih, ni kaul sahih ni, bahwasanya i'tiqad orang yang mengiktikadkan Allah Ta'ala berjihad, kata Allah di arasy, Allah di langit, pada jihad itu, pada jihad ini, pada jihad demikian, Allah di arasy, Allah di langit, tiada ia kafir. Kafir itu tidak, atas kaul sahih, tapi sesat. Atas jadi kafir tidak, tapi sesat. Seperti barang yang dikatakan oleh Syekh Abdul Salam, Izzuddin Abdul Salam. Baik. Sikit tengok belakang tu. Dan dikaitkan dia, kait apa? Kait tak jadi kafir tu, dikaitkan i'tiqad itu oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi peralih lagi dengan bahawa dia kata keadaan i'tiqad kata Allah Ta'ala berjihad tak jadi kafir tu, syarat dia mestilah dia daripada orang awam. Maksudnya kalau tanya hamba yang tak pernah mengaji, baru masuk Islam, bila hamba ni maksudnya dia daripada orang kafir, lepas tu dapat tawanan dalam perang, lepas tu tanya dia, di mana Allah? Dia kata di langit. Tak apa, boleh hukum beriman dengan dia. Pasal apa? Jawab. Orang awam. Bukan saja awam biasa. Apa? Hamba. Dengan bahasa sikit, orang asli. Sorry saya bukan nak perkecilkan orang asli. Kalau kadang-kadang bahasa macam ni kan payah agak contoh-contoh ni kan. Saya bukan nak perkecilkan orang asli. Orang asli pun ada yang well educated. Orang asli pun ada jadi ustaz. Kita yang tak asli ni. Bopi bahasa itu. Kita yang tak asli ni, konon terpelajar, duduk di bandar, di pekan, bodoh pada orang asli. Tapi saya nak sebut umumnya lah kan. Bila orang asli ni, tambah duduk betul-betul dalam suasana hutan, alam fauna, flora macam tu lah kan. Bukan flora, fauna yang duduk di pekan-pekan ni. Yang duduk dalam hutan, banat putih tu. Tak pernah jumpa ada ustaz, ada orang yang kerti. Mana-mana masuk Islam, untuk ada pendakwah masuk sekali je kalimah syahadah, lepas tu dah cakap apa dah. Bunyi asli sikit. Macam mana orang macam ni? Kalau dia kata Allah atas arasy, Imam Nawawi kata yang tu tak apa, tak jadi kafir lagi. Lagipun dia pun bukan, kalau tanya pun dia pun tanya lebih-lebih, dia bukan kerti kan. Dia bukan kerti, dia dengar secara umum lah. Dia faham Tuhan ni di langit. Buat dalil pun dalil bodoh lah. Kita berdoa tangan di atas, itu dalil Allah Ta'ala di langit. Memang ada orang dalil itu. Siapa? Orang awam boleh lah. Orang awam. Jadi Imam Nawawi tertajih daripada perkataan Ibn Salam tu, orang awam boleh akidah macam ni. Yang ni yang cakap kata Allah Ta'ala, Allah di langit ni siapa? Maulana. Yang cakap ni siapa? Doktor. Yang cakap ni siapa? Profesor. Yang cakap ni mufti. Bangang apa? Orang awam, okey, tak apa. Kita boleh, orang kata apa, ada tolak ansur siapa? Orang bodoh. Masa mudah tu. Sepatutnya dengan pendidikan yang sempurna dia tak faham macam tu. Subhanallah. Kita pondok steady ya. Kena jaga steady ya. Fahamlah elok-elok apa benda yang dia ajar tu. Pasal tiang kita baca kitab-kitab ulama semua. Ulama yang pakar-pakar bahas satu. Asal kita nak sebut ni. Kalau orang awam, kalau kata Allah atas arasy, boleh gagah ni. Pasal kafir itu tidak, nak sebut kata kafir itu tidak. Jadi tak jadi kafir je lah. Tapi apa istilahnya? Sesat. Telah difatwa pun oleh majlis fatwa semua negeri. Kok pelik lain. Mau sebut. Pasal memang dia orang punya akidah tu pelik kan. Pekah dia pelik. Tauhid dia pelik. Tasawuf dia lagi pelik. Apa saya nak sebut? Telah difatwa kan. Perak pun keluar ada brosur. Cerita apa? Cerita Wahabi ajaran sesat. Jadi antara pahaman sesat ni, i'tiqad Allah Ta'ala atas arasy. Sesat. Siap. Walaupun tak jadi kafir dia kalangan orang awam. Tak jadi kafir di kalangan siapa? Orang awam. Kalau profesor macam mana? Kalau doktor macam mana? Kalau dia mufti kalau macam mana? Kalau dia maulana macam mana? Jawab tengok. Orang awam boleh akidah macam tu. Satu hadis jariah tu dia tak boleh jadi dalil tu.
Kalau nak jadi dalil hadis jariah, yang mereka orang dia kata, bila ditanya aina Allah, dia kata fi sama. Rasulullah kata merdekakan dia pasal dia mukmin, dia orang dia beriman. Kau jawab ni, yang ni bukan hadis jariah tau, bukan hamba tau. Rasulullah kata apa? Waktu Rasulullah nak hijrah tu, dia sedang berehat di dalam gua Sur tu, dia kata apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Itu bukan fi sama, bukan alal arsh. Aina Allah? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita, wahai Abu Bakar. Antara hadis jariah tu dengan Rasulullah nak pakai mana? Baik sebut macam ni, baik viralkan ayat, baik viralkan akidah ni. Allah ma'ana, Allah ma'ana, Allah ma'ana, Allah bersama kita, Allah bersama kita, Allah bersama kita, Allah bersama kita. Jangan viralkan Allah di langit, Allah di langit. Tak boleh viralkan Allah di langit. Tu akidah hamba, akidah orang awam, akidah orang kafir yang ditawan oleh orang Islam dalam peperangan jadi hamba. Kalau masuk Islam pun, baru masuk Islam, bodoh, mu'allah lagi. Yang ni Rasulullah, Nabiullah Rasulullah, afdalul makhluqat. Apa akidah dia? Innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Baik viralkan itu. Akidah Rasulullah. Pasal apa doa akidah, ambil akidah hamba ni? Boleh? Faham? Saya sebut apa? Macam mana pun, apa maksud fi sama? Apa maksud innallaha ma'ana? Tetap bukan makna zahir dia. Bukan makna ma'iyah tu Allah Ta'ala di tepi, kiri, kanan, dalam kita, masuk dalam sebati, dalam hati. Subhanallah. Tetap bukan makna jihad. Boleh? You understand me? Boleh hadam? Dan kali orang tanya ayat Al-Quran macam tu, boleh jawab? Saya duk cerita ayat Al-Quran tu. Boleh? Jadi Imam Nawawi kata, kalau orang awam barulah kaitkan i'tiqad dia tu tak jadi kafir. Pasal apa? Nama pun orang awam. Macam mana pun atas akidah sesat. Siap. Saya sebut dah. Fatwa-fatwa sebut ulama sesat jelas. Untuk kalau ada orang duk viralkan akidah Allah Ta'ala ni di langit, di arah, macam mana? Sesat. Jangan duk ambil. Apa tak tahu, orang awam macam tu sesat. Kalau kata boleh tak jadi kafir, tak jadi sesat, orang awam ni kalau profesor cakap macam mana? Itulah bahasa mudah. Tengoklah, kalau orang berakai boleh faham lah kata ulama tu. Kalau dalil dengan kitab kita ni, dalil ni lah nak menunjukkan. Kalau kata ada maulana, ada profesor, duk i'tiqad Allah atas arasy, tambah dia kata Allah atas pada arasy, maka jadi kafir i'tiqad dia. Tak mana? Mafhum daripada perkataan Imam Nawawi. Apa dia? Orang awam tak jadi kafir. Kalau maulana kafir. Takkan maulana cakap macam tu? Takkan maulana bodoh macam tu? Kalau nak juga kata macam mana? Engkau maulana, nama engkau Maulana kot. Tengok IC, nama dia Maulana. Oh, nak apa lah. Maulana tak jumpa kita ni tahu. Dia tak jumpa? Dia jumpa, dia goreng, dia tak pakai kitab ni. Dia tak pakai kitab Jawi. Dia kitab Arab semua. Oi, dia bawa selori tu, 3 kuni. Selori kata dia, kitab dia. Tengok kitab dia. Kalau dia mengajar, kitab penuh belakang. Kitab banyak habis dia tak faham kitab. Itu masalah dia. Dia tak faham, cakap berbelit-belit. Dia tak jumpa guru yang betul. Dia cakap boleh-belit. Siap. Mula-mula pegang di aras betul, tak lah turun pula. Gitu lah. Ceramah dah, dia tak mahu dengar. Bukan ceramah, nak kelahi lah dengan dia. Mula-mula kata janji tak sampai subuh. Nak kelahi. Habis-habis saya baru bagi mukadimah, dia suruh saya gulung. Betul dia buat kesimpulan dia sendiri, dia kata dia tak jadi kafir. Kalau tak dia nak taubat kata dia nak ikut Asy'ariyah. Kalau nama dia Maulana tak apa. Ni, gelaran.
Nama pula, bunyi pula, dakwa pula, mengaji. Oh, dekat tempat institusi pengajian yang popular dalam dunia kan. Nama Deobandi lah, apalah. Hebat. Tapi akidah, sesat barat. Itu yang mengaji nama ngaji India, ngaji Pakistan apa. Ni pergi ngaji mana? Mekah, Madinah. Itu Wahabi. Tu kalau orang awam tak ada masalah. Pasal ada ulama pertahankan akidah orang awam ni. Nama pun orang awam tapi kalau ustaz yang mengajar macam ni, masalah. Takkan ustaz pun level orang awam kan? Baik. Au lahu jihatun. Au lahu jihatun. Jadi kita bicara ni apa? Mustahil Allah dengan nisbah kita, dia ada pihak nisbah kita. Lagi. Au lahu jihatun, atau ada baginya, nya apa? Badalnya tu Allah. Ada baginya Allah pihak. Jihah. Allah ada pihak. Tadi Allah, dia dengan kita ada pihak. Mustahil. Lagi. Allah tu mustahil dia ada pihak. Mustahil kanan kiri. Allah mustahil ada kanan kiri. Mustahil ada atas bawah. Mustahil ada depan belakang. Satu kalau ada bahasa istilah orang sebut, kita akan dibicarakan di hadapan Allah Ta'ala di akhirat esok. Di hadapan Allah. Allah ni depan, ada depan belakang kiri kanan ke? Tak, sebut hadapan tu iktibar kita. Kita bicara nak sesuatu mesti berbicara di depan lah, takkan bicara di belakang. Depan pun keketuhanan, jangan duk faham dengan mana pihak dan arah. Subhanallah. Orang awam dengar macam tu dia tak ada masalah, dia rasa. Tapi kalau orang ada akidah, dia tanzih siap dah. Tambah orang alim, orang yang pakar, takkan kau punya cetik pengetahuan tauhid sampai tu begitu sekali. Ngaji tinggi-tinggi, akidah bodoh. Bahasa saya selalu sebut, ngaji 20 tingkat, bodoh 40 tingkat. Baik. Maka tiadalah bagi Allah Ta'ala itu kanan dan kiri. Kalau Wahabi memang dengan ayat Quran mana? Was-samawatu matawiyatun biyaminih. Dia padu dengan ayat Quran lain, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kata dia Allah Ta'ala ada dua tangan. Kata dia. Ayat Quran ni menguatkan ayat dua tangan tu. Was-samawatu matawiyatun biyaminih. Allah Ta'ala ni lipat langit esok dengan tangan kanan dia. Idza kana lahul yamin fala budda an yakuna ma'ahu shimal. Jadi kalau Allah Ta'ala ada tangan kanan, tak dapat tidak mesti ada tangan kanan. Tangan kiri, sorry. Ayat Quran kata Allah Ta'ala bal. Allah Ta'ala bukan satu tangan tapi dua tangan. Dia ambil mana ikut belotak dia. Ayat Quran yang kata Allah banyak tangan macam mana? Was-sama abanainaha bi'aidin. Kata Allah Ta'ala, langit ni kami bina dia dengan tangan-tangan. Macam nak buang mana ayat Quran tu? Ayat Quran tu kau kata Allah Ta'ala ada dua tangan, menguatkan ada kanan kiri. Macam mana? Satu kaedah kita macam mana? Saya dah sebut apa dia? Ayat Quran memang ada, kita beriman dengan semua ayat Quran. Lepas tu ayat Quran ni amir ruha kama ja'at, baca je macam mana dia datang. Untuk apa maksud dia? Serah makna dia pada Allah Ta'ala. Apa makna kanan kiri? Mesti ada makna. Zahir itu bukan maksud. Jadi bukan maksud ada kanan kiri, bukan makna dua tangan, bukan makna banyak tangan, bukan makna satu tangan. Walaupun sebut tangan, bukan makna tangan. Mustahil Allah Ta'ala bertangan. Itu apa makna dia? Apa makna dia? Subhanallah. Wallahu alam. Ni salah. Ni salah. Ya. Ini faham lah elok-elok. Siapa yang terlibat, terjebak dengan Wahabi tu, dengar lah elok-elok. Selalu ayat yang kadang-kadang pada mereka yang ni akidah besar apa dia? Aku beriman macam mana orang Ta'ala kata? Kita duk bicara orang Ta'ala kata lah ni. Tangan satu ada, tangan dua ada, tangan banyak ada. Nak pakai mana? Kena selesaikan.
Kalau kata, boleh ke kata tangan satu pun betul, tangan banyak pun betul, tangan dua pun betul? Kepala otak apa, akidah apa ni, tangan satu hanya betul tu. Ataupun tak usah kira lah banyak ke satu ke, Allah janji ada tangan. Dah ada akidah bodoh kata apa? Mengiktikadkan Allah Ta'ala banyak tangan, tak menafikan tangan Allah Ta'ala satu. Pula bendanya kaedah ni. Pelik-pelik nak sebut apa ni? Satu kaedah ulama kita apa? Semua huraian yang macam tu punya gila punya pahaman salah, tak betul. Pasal apa? Pasal dia cuba fahamkan juga ayat-ayat mutasyabihat dengan hanya zahir ayat tu, nak pegang juga dengan zahir ayat. Satu tangan, dua tangan, banyak tangan. Kaedah ulama salaf kita macam ni, senang aja. Kaedah ulama yang selesaikan mengikut atas nama as-salaf kan. Yang salafus salihnya. Apa dia? Lafaz tu ada, kami beriman semua dengan Quran. Terjemah tu satu hal, tapi zahir terjemah tu bukan maksud. Dia mesti ada makna yang sangat layak dengan Allah Ta'ala, dan pasti bukan makna tangan. Apa makna dia? Wallahu alam. Ni akidah salaf, ni original salaf. Kalau dia nak pakai ke, jawablah soalan-soalan tadi. Siap? Dan tiada pula baginya atas dan bawah, dan tiada baginya hadapan dan belakang pada Allah Ta'ala. Mustahil gitu. Pasal istilah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang ni, dia iktibari makhluk saja. Dia iktibari makhluk. Dan makhluk pun iktibar dengan manusia. Iktibar dengan arah. Satu boleh ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tunjuk ni sudah. Kalau saya tunjuk ni boleh jawab ni. Ni cawan kayu kan. Orang tak bisa tengok lah. Nak tempah lah. Tanya orang bagi ni. Odik kan. Buat kayu apa ni? Tak tahu. Keraja kayu. Kalau keraja kayu ada khasiat dia, basuh elok-elok, buah air, minum. Dia penawar racun, mengelak santau, boleh menghalang sihir. Petua kan, petua. Macam ni boleh faham lagi atas bawah tu ya? Mana atas? Ada orang pegang cawan macam ni. Ini mana atas? Ni atas. Macam mana boleh faham atas? Pasal bentuk dia, permukaan dia. Takkan atas ni. Ni bawah lah. Takkan isi air macam ni. Bodoh lah. Boleh faham kan? Macam tu kan? Apa saya nak sebut? Yang ni boleh faham atas bawah. Kiri kanan dia mana? Kiri kanan dia. Mana kiri, mana kanan? Mana depan, mana belakang? Ni belakang. Pasal kita pegang. Boleh lagi? Ni belakang. Kalau ni belakang, ni depan. Ni kanan, ni kiri. Ya. Okey, yang ni boleh lagi. Mana kanan, mana kiri? Siapa boleh tunjuk? RM10 saya bagi. Baik. Kamu boleh tunjuk kanan kiri kat mana? Boleh? Mana kanan kiri? Mana? Yang ni kalau macam ni, kalau bulat terus macam bola, siapa boleh tunjuk? Atas bola, bawah bola, kiri bola, kanan bola, depan bola, belakang bola. Siapa boleh tunjuk? RM10 saya bagi. Nak kata apa? Makhluk pun ada arah, kita tak boleh bagi kan? Nak kata dia tak ada jihah. Allah subhanallah. Alf subhanallah. Berjuta-juta punya subhanallah. Siapa? Subhanallah. Satu kalau bahasa orang dia sebut, kita akan dibicara di hadapan Allah Ta'ala. Di hadapan Allah Ta'ala nanti, kita akan dakwa, buat-buat. Cakap tu lah, jangan cakap orang macam orang bodoh lah. Kalau cakap, sebut Zohir, sebut perkataan tu, mesti akidah murni, jangan faham berpihak. Subhanallah. Baik. Tetapi seperti barang yang telah tersebut dahulunya, bahawasanya orang yang mengiktikadkan jihad pada Allah Ta'ala tu tiada menjadi kafir. Dah sebut, baru kita belajar je pun. Melainkan jika dikatakan ada baginya pihak yang baharu,
maka tak kala itu kafir ia. Bahaya masalah akidah macam ni apa? Dia akan berjangkit. Dia pasal dah ada virus, asalnya tahap 1, dia akan pergi tahap 2. Bila dah tahap 2, dia akan jadi tahap 3. Habis tahap 3, dia akan jadi tahap 4. Pasal duk tengok orang-orang yang akidah macam ni semua jadi gitu. Mula-mula Allah tak aras. Lepas tu dia akan cerita dah, Allah tak aras ni, bukan Allah ni. Aras ni, Allah duk macam ni. Bukan berdempik dengan aras. Pasal Allah tak berdempik dengan aras, ni makhluk. Allah tak aras ni, dia atas pada atas ni. Wah, mula hurai macam tu. Betul ada pula si bengap seorang ni, dia kata apa? Allah ni duduk atas aras. Aras ni, dia makanul adami, dia bukan tempat. Aras ni bukan tempat. Dia mula nak hurai. Aras bukan tempat. Betul aras apa? Aras ni makanun adami. La ilaha illallah. Tempat yang tiada. Dia tempat, tapi tempat yang tiada. Dia nak hurai tak? Nak bagi faham. Astagfirullah. Dah tempat tiada pula. Sedangkan makan tu pun daripada kanan dengan mana benda ada. Jadi saya nak sebut apa? Asal sesat aja. Yang tu pun dia sebut orang awam. Ni bukan awam yang cakap ni, pakar pendebat dunia. Pakar pendebat antara bangsa. Dia mengajar orang untuk berdebat. Tapi otak bengap. Saya kata bengap tu pasal akidah dia salah. Yang tu masalah bengap tu. Melainkan jika dikatakan ada baginya jihad yang baru, maka tak kala itu kafir ia, na'udzubillah. Dan ikhtilaf pula antara segala ulama pada jihad, adakah ia tertentu dengan manusia saja atau adakah ia bersekutu antara manusia dan lainnya daripada haiwan. Maka kata setengah adalah jihad itu dengan manusia saja. Memang manusia je, istilah kiri kanan depan belakang kan. Dan kata setengah mereka itu bahawasanya bersekutu ia dan segala yang lain daripada segala haiwan dan lainnya yang mempunyai jihad. Sebenarnya kalau atas saya mengaji pun untuk guru tarjih, itu apa? Sebenarnya itibar manusia. Itu yang kita bahasakan mimbar ni. Kanan kiri mana? Itibar naik ke itibar turun? Kalau kita nak naik, mimbar kanan belah sini, sini. Kalau kita dah naik, duduk atas mimbar, kanan sini, kiri sini, belakang sana. Betul ya? Kalau kita naik, mana depan mimbar? Sana depan mimbar, sini dah belakang. Pasal ini itibar kita naik, sana ke depan, sini belakang. Tapi bila kita berdiri, mana yang kita naik, itulah depan, nanti yang kita pusing belakang tu, itulah belakang. Jadi, itibar kanan kiri ni apa? Itibar kita. Satu, nak mudah ambil bola. Tu saya bola. Saya ngaji arwah Pak Tilo, dia kata, ambil mudah bola. Mu tunjuk tengok. Mu tunjuk tengok. Mana atas bola, bawah bola, kiri kanan bola. Kiri kanan, depan belakang bola. Ambil RM10. Mu tunjuk. Ya. Kalau kita ada, kita buat bola sebiji. Tunjuk. Tunjuk kiri kanan bola ni mana. Atas bawah. Jadi nak kata apa? Kenapa tak boleh nak sebut arah? Maksudnya ada benda yang kita tak boleh nak sebutkan dia punya pihak. Allah subhanallah. Subhanallah. Tak bahas zat dia ada pihak kiri kanan. Itu kalau ada dalam Quran datang menunjukkan ada tangan kanan. Macam mana tu? Subhanallah. Mesti ada makna. Ayat Quran tu mutasyabihat. Apa makna dia? Subhanallah daripada makna zahir. Untuk apa makna dia? Wallahu alam. Ambil ruha kama ja'at. Lalukan saja macam mana dia datang. Baca saja. Itu prinsip kita. Au yataqayyada bimakanin, ataupun berkait ia dengan tempat, yakni menepati ia padanya pada tempat. Satu, pandang pada sudut pihak, pandang pada sudut arah, pandang pada sudut tempat pula. Maksudnya duduk di tempat itu. Subhanallah. Subhanallah. Jelas? Kalau disebah arah dia ada makna atas, bawah, itu satu sudut. Ni duk di arah. Duk di arah. Arah tempat, langit tempat. Ada pula seorang tu nama Maulana juga. Kata apa? Tempat ni kata dia iktibari. Boleh belit.
Saya bahas tu lagi. Satu hal pula kan. Belik-belik kan kita dengar. Dia nak tegakkan benda basah dia tu, habis semua ni. Apa benda lah dia punya pahaman kepala otak dia. Au yataqayyada bi makanin, berkait ia dengan tempat, yang ni menepati ia padanya pada tempat. Subhanallah, mustahil. Lagi, au zamanin, ataupun berkait ia dengan masa, seperti pusing atas segala gerak falak, ataupun kembali atas malam siang. Jadi dia nak hurai apa? Nak hurai zaman, masa. Masa ni dia apa? Dia adalah iktibar perjalanan bulan, matahari, bintang. Bintang-bintang. Itu yang ada istilah buruj, ada syamsiah, ada qamariyah. Siang malam ni pasal apa? Pasal berpusingnya matahari di atas, berpusingnya bumi di atas paksi dia. Itu ya kejadian siang malam. Dan adanya matahari baru ada siang malam. Sebelum ada matahari, tak ada siang malam. Okay. Matahari dimusnahkan, dah tak ada siang malam. Lepas tu hari kiamat dia panggil yaumul akhir. Pasal apa? Selepas dia tak ada lailah. Dia yaum akhir. Selepas tak ada dah lailah ba'dahu. Selepas kiamat dah tak ada malam. Pasal apa? Yaumul akhir. Atas istilah. Apa saya nak sebut? Jadi masa ni iktibar bulan, bintang, matahari. Allah Ta'ala dia yang buat bulan, bintang, matahari. Takkan dia buat bulan, bintang, matahari, dia terkesan di atas bulan, bintang, matahari yang dia buat. Dengan itu dia disebahkan dia 1/3 malam, dia turun 1/3 malam, dia pun ada waktu siang, ada waktu malam. Ada pula. Padahal dia yang buat mataharinya. Itu yang kata, dia kata zaman ni dialah masa pusing atas segala gerak falak. Gerak falak ni apa? Matahari, bulan, bumi. Falak ni objek-objek yang ada di angkasa lah. Matahari, bulan, bintang, meteor, umumnya tu dipanggil falak. Kullum fi falakin yasbahun. Umum lughah saya sebut macam tu lah bahasa. Ataupun kata dia masa ni kembali pada atas siang malam. Siang malam ni di atas matahari, bulan, bumi berpusing atas paksi. Itulah siang malam. Siap. Jadi Allah yang buat matahari, takkan dia dengan dia buat matahari maka dia terkesan siang malam dengan matahari yang dia buat. Subhanallah. Siap. Bahkan kalau kita duduk di bumi ni, kita naik luar pada bumi, naik kapal angkasa, terbang macam apa, Ultraman ya. Piu keluar dari bumi. Kita siang ke malam? Kita siang ke malam? Kita dah keluar daripada kawasan bumi, keluar. Bumi duduk pusing, tapi kita tak duduk dalam pusing bumi. Kita tu siang ke malam? Nak bagi hukum susah. Betul apa? Kita menghadap matahari sekarang, bukan kita duduk atas bumi yang bumi pusing dengan kita duduk siang malam kan. Kita dah keluar pada bumi lah. Kita tu bumi. Kita apa? Kita siang dan malam. Mana kita siang dan malam? Saya buat lawak bodoh je. Mana kita siang dan malam? Siapa pandai jawab? Yang mana kita siang? Tak faham. Bumi ni kalau siang, mana siang? Kalau ni matahari, mana siang? Mana siang? Yang mana belah ni siang lah. Betul kan? Boleh? Mana malam? Malam mana? Yang belah ni dah malam. Dah tak kena cahaya matahari. Bila kita keluar daripada bumi, siung, kita mau terbang, siung. Mana siang kita? Jawab. Yang mana kena matahari kat kita tu, itulah siang kita. Jadi kat kita ada siang dan malam. Tak faham? Faham? Ke bengap tak faham pun kan? Kat kita ada siang malam. Mana siang kita? Yang kena matahari siang. Yang mana di balik belakang matahari, kalau kita pusing macam ni, belakang kita ialah siang, depan kita malam. Kalau kita pusing macam ni, depan kita ialah siang, belakang kita malam. Pusing macam ni, kiri kita ialah siang, kanan kita ialah malam. Allah, subhanallah. Subhanallah.
Lepas tu ulama dah selesai dengan benda tu lama dah. Au tattasifa zatuhul al-aliyatu bil hawadisi. Itu dulu. Jadi pelajaran hari ni, pagi ni apa dia? Mustahil Allah dia ada pihak nisbah jirim. Satu. Mustahil Allah zat Allah ada pihak kiri kanan depan belakang atas bawah. Allah mustahil berada di tempat sesuatu, mustahil ada di tempat sesuatu walaupun tempat tu bunyi macam hebat aras sekalipun, mustahil ada di tempat makhluk Allah, mustahil dia ambil manfaat daripada makhluk dia. Zaman Allah Ta'ala mustahil ada di zaman tertentu, pasal zaman ni iktibar matahari, bulan, bintang. Mustahil Allah Ta'ala terkesan jadi dilalui oleh zaman dengan makhluk yang dia buat. Subhanallah. Hujah-hujah akliah. Satu kalau ada dalam hadis datang, ayat Quran datang, sama ada atau kita bicara berada di pihak Allah, ada pihak, ataupun dilalui oleh masa, ataupun berada di tempat, mesti semua ayat Quran tu atau istilahnya nama mutasyabihat, mesti relatekan dia dengan ayat muhkam, tanzihkan daripada Allah Ta'ala apa tak selayaknya. Apa makna dia? Ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Prinsip dia macam tu. Itu akidah salaf, original salaf. Itu kesimpulan ini. Ada soalan? Falak ni objek-objek yang ada di angkasa lepas. Bulan, matahari, bintang, tarik bintang, meteor, bagi yang nak sebut, komet, itulah pun yang kita kerti. Betul? Asteroid. Objek-objek yang ada tu umumnya dipanggil falak. Juga sistem peredaran dia tu kan, itu pun setengah itlak. Kalau dalam istilah ilmu falak, itu dia panggil falak. Yang tu yang kullum fi falakin yasbahun. Falak tu garisan orbit dia berpusing di mana. Sekali lalunya itulah. Jadi falak ni objek-objek yang ada di langit, falak. Baik? Yang itulah. Kalau disebut sekali lalu bodoh-bodoh je, dia tak pernah lanjut ke depan kan. Tapi bila dia layan, tu saya kata tahap satu Allah, contohlah Allah di aras. Tu tahap satu. Dah faham aras di aras, orang Ta'ala duduk macam mana? Orang Ta'ala duduk macam ni. Mula tahap dua. Dah duduk macam ni tu, dia duduk macam mana? Duduk itu dia duduk sandar pula. Itu tahap tiga. Sagi macam-macam. Dia jadi masalah tu bila dengan itu ternyata faham dia ialah faham makhluk. Waktu gila punya salah. Yang tu yang kata dia boleh membawa kepada benda yang salah besar kan. Itu yang antara dia sebut tu. Dia kata kalau umum kata orang Ta'ala berpihak, Ta'ala atas, betul? Atas mana? Atas ni atas lah. Atas ni atas kita lah. Atas ni atas kita lah. Dia faham atas kita. Jadi atas kita baru. Itu yang atas dengan mana makan lah. Atas dengan mana makan ni salah. Lalu itu dia nak sebut dia jadi parah pegang dengan yang mutasyabihat ni. Pasal apa? Dia akan membawa pada stage 2, stage 3, stage 4 untuk jadi parah tu. Pasal dia akan memahamkan memang faham makhluk baru sungguh. Itu kan? Lalu itu tak maksud soalan nak? Lain? Yang orang awam ni, orang tak belajar, rata-rata manusia yang tak ada takhasus pengajian. Orang awam yang pergi semayang je, betul balik mengaji tak dengar. Awam.
Dan sebenarnya kalau duk pergi masjid pun duk dengar melenggar itu pasal telinga. Dia pun orang awam juga. Pasal orang yang keluar pada orang awam ni atau istilahnya dia panggil talib. Talib. Talib ilmi, penuntut ilmu. Orang tuntut ni macam mana? Yang tu dia keluar pada awam lah. Talib macam mana talib? Tuntut macam mana? Kita kadang tak faham tuntut. Saya buat misal untuk bagi faham tuntut ni, tuntut hutang. Orang tuntut hutang macam mana? Tuntut ilmu ni apa maksud? Dia cari sungguh-sungguh, ada kitab, ada nota, ada soalan, ada jawapan, ada perbincangan, ada hafalan, ada kefahaman. Yang ni dia panggil tuntut. Inilah tuntut. Jadi kalau dengar itu tuntut kan? Nah, itu dia panggil mustami'. Itu pun kalau nak dengar mustami'. Kalau macam tu itu naim, tidur. Sami' pun tidak, apatah lagi mustami', apatah lagi talib. Satu Rasulullah pernah kata ni, kun muta'aliman kul mu'aliman au muta'aliman au muhibban wala takun khamisan. Ada sebut khamisan rabi'an fatahlik. Macam tu sekali lalu. Jadi atas nama awam ni orang tak mengaji, tak belajar. Untuk orang awam ni ada satu sudut dia dapat kelebihan. Yang kalau orang mengaji jadi masalah, dia tak masalah. Betul soal, bagus lah jadi orang awam. Bagus. Jadi lah kau orang awam, saya tak nak. Sebab orang awam ni bodoh. Saya tak nak jadi orang awam. Saya nak jadi orang khas. Orang khas kena ngaji. Orang khas tak boleh jadi wahabi. Kalau wahabi, orang mengaji jadi wahabi, orang masalah. Kalau orang awam wahabi, Allah atas langit. Apa? Tak tahu, saya duduk faham Allah atas langit. Tak ada memang saya faham Allah atas langit. Tak, orang awam tak apa. Tapi tengok dia usung kitab, nak mengaji, masuk mesti buat PhD. Habis-habis Allah atas langit. Ni gila babi yang sesat. Pasal dia bukan orang awam. Orang mengaji, macam mana boleh sesat macam tu, faham? Okey, siap. Okey, lalu. InsyaAllah sambung nanti. Aunya tattasifa bi sighani. Au tattasifa zatu aliyatu bil hawadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.